Merantau kemari mencari uang. Walaupun penat, tetap gembira. Lapangkan masa, berikan ruang. Izinkan kami untuk berbicara. Melur merimbun di tepi pekan. Dipetik oleh seorang adik. Pendidikan ideal perlu diutamakan Kepada setiap warga pendidik. Pihak sekolah diberi amaran untuk tidak menyorokkan kes buli yang berlaku di premis masing-masing. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia penting bagi membolehkan pengurusan sekolah memahami masalah yang berlaku dan menyelesaikannya. Beliau berkata perbuatan buli bukan hanya berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia memandangkan tidak ada sesiapa pun yang sempurna. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat dan portal aduan buli di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya 14 1 pada Khamis. Yang turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Okay, hari ini saya akan mulakan pembentangan dengan isu yang pertama iaitu kejadian buli di sekolah. Okay, isu buli dalam kalangan pelajar sekolah ni sentiasa hangat diperkatakan di media sosial, bahkan seperti tidak mempunyai kesudahannya. Okay, menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli merupakan perbuatan mempermainkan orang, biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak, menakutkan atau mencederakan mangsa buli. Okay, isu kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah ni tidak mengira umur. Namun, jika kita lihat banyak kejadian buli yang berlaku di sekolah menengah. Okay, menurut bekas Menteri Pendidikan Datuk Razi Jidin, sebanyak 122 kes buli di seluruh negara yang telah dicatatkan kesalahan dari bulan Januari hingga bulan Julai 2022. Kita dapat 3 jenis buli iaitu buli mental, buli fizikal dan buli cyber. Okay, buli mental ni macam pembuli mengejek atau merendahkan maruah mangsa buli. Dan buli fizikal pula adalah melibatkan kekerasan, dan buli cyber ni lebih kurang macam buli mental tetapi dilakukan melalui media sosial seperti mengutuk ataupun body shaming. Okay, antara faktor berlakunya kejadian buli di sekolah adalah pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama, tekanan dan sikap mangsa buli itu sendiri. Okay, jadi masalah ini haruslah diteliti dengan baik dan mencari inisiatif atau jalan penyelesaian agar masalah ini tidak berlanjutan. Okay, seterusnya adalah impak kejadian buli di sekolah. Yang pertama adalah mangsa buli akan hilang keyakinan diri. Jadi mereka akan takut untuk berhadapan dengan orang ramai kerana mereka akan merasa rendah diri. Yang kedua adalah pembuli akan dikenakan hukuman yang setimpal. Pembuli kebiasaannya akan dikenakan hukuman penjara sekiranya melibatkan buli fizikal, ataupun mereka akan digantung sekolah atau akan terus dibuang sekolah. Hal ini menyebabkan mereka akan mempunyai masa hadapan yang tidak cerah kerana mereka akan jauh ketinggalan dalam pelajaran. Yang ketiga adalah prestasi pembelajaran pelajar akan semakin merosot. Hal ini dikatakan demikian kerana mangsa buli akan tidak fokus apabila berada di dalam kelas, dan tambahan pula mereka akan takut untuk hadir ke sekolah menyebabkan mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Dan yang keempat, kejadian buli ini akan mencemarkan nama baik sekolah, guru dan ibu bapa. Hal ini kerana apabila sesuatu kes buli dicatatkan di sekolah, pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri, malahan Kementerian Pendidikan Malaysia turut akan menyiasat kes buli di sekolah. Dan apabila orang ramai mengetahui bahawa sesebuah sekolah itu mempunyai kes buli, nama baik sekolah itu akan tercemar. Jadi, setiap kejadian buli di sekolah ni haruslah diatasi dengan tindakan yang proaktif agar masalah ini tidak berlanjutan. Jadi, cara untuk mengatasi kejadian buli di sekolah, yang pertama adalah ibu bapa memberi didikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak. Terutamanya didikan agama. Ibu bapa haruslah meluangkan masa dengan anak-anak dan memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak supaya mereka dapat membezakan antara perkara yang benar dengan perkara yang salah untuk dilakukan. Sebagai satu-satunya adalah kejadian buli. Jadi anak-anak akan tidak terdorong untuk melakukan kejadian buli di sekolah. Dan yang kedua adalah menyediakan khidmat kaunseling kepada mangsa buli. Hal ini adalah salah satu cara untuk atasi
mental mangsa buli yang trauma selepas dibuli untuk tempoh masa yang berpanjangan. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menangani hal ini dengan proaktif, iaitu menyediakan khidmat pakar kaunseling seperti doktor daripada hospital kerajaan atau hospital swasta untuk merawat masalah mental mangsa buli. Dan yang ketiga adalah menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. Oleh hal yang demikian, apabila pihak sekolah ataupun pihak Kementerian Pendidikan menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah, tidak wujud kejadian buli di sekolah kerana pelajar sentiasa mengadu masalah mereka dan diambil inisiatif oleh guru-guru untuk menanganinya. Sebagai salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, iaitu mewujudkan sekolah sejahtera di sekolah supaya murid-murid dapat mengamalkan sikap-sikap yang nilai yang terdapat dalam sekolah sejahtera itu. Dan cara mengatasi yang keempat adalah mengkaji semula hukuman yang dikenakan terhadap pembuli. Kerana kadang-kala kes-kes buli di sekolah ni disorok oleh pihak sekolah atau pihak ibu bapa yang mempunyai kepentingan supaya anak-anak mereka tidak dikenakan hukuman. Dan hal ini adalah tidak sepatutnya berlaku. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah bekerjasama dengan pihak polis untuk kaji semula hukuman yang dikenakan terhadap pembuli, seperti dikenakan hukuman penjara, supaya dapat memberi kesedaran kepada pembuli dan dapat menyedarkan orang lain supaya tidak turut melakukan kejadian itu. Seterusnya adalah isu kesihatan mental. Masalah kesihatan mental ni berlaku disebabkan tekanan perasaan yang melampau dan sukar untuk dikawal. Kini dalam dunia pendidikan, semakin ramai pelajar dan guru menghadapi masalah kesihatan mental, khususnya berikutan daripada kesan pasca pandemik COVID-19. Isu ini perlu diatasi bagi memastikan kualiti dan keberkesanan pendidikan dan pengajaran kepada murid-murid ataupun pelajar. Antara perkara yang mendorong berlakunya masalah kesihatan mental, khususnya dalam kalangan pelajar, adalah kehilangan motivasi belajar akibat pasca pandemik COVID-19, keciciran dalam pelajaran dan tidak mempunyai rakan yang baik semasa belajar, kemungkinan dia dibuli atau sebagainya. Masalah kesihatan mental boleh diatasi melalui peranan guru, peranan pelajar atau murid itu sendiri dan juga peranan ibu bapa. Peranan guru hendaklah memberikan motivasi kepada pelajar secara afektif. Afektif ni adalah melalui emosi, yang mana guru-guru perlu memberikan kata-kata semangat dan pastikan pelajar itu tidak putus asa. Seterusnya, guru tidak boleh membanding-bandingkan antara pelajar kerana setiap pelajar mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Khususnya dalam era pandemik, pelajar-pelajar yang kurang peranti belajar, kurang suasana yang kondusif untuk belajar, mereka cenderung untuk lebih ketinggalan dalam pelajaran berbanding pelajar-pelajar yang mempunyai kelengkapan yang lengkap. Jadi guru tidak boleh membanding-bandingkan antara pelajar supaya mereka ini, kerana pembandingan antara pelajar ni boleh memberikan tekanan dan membawa kepada masalah kesihatan mental. Kemudian peranan pelajar. Pelajar itu sendiri tidak boleh menangguhkan tugasan yang diberi. Penangguhan tugasan ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental kerana mereka akan merasakan mereka mempunyai bebanan kerja yang banyak dan mereka menjadi keliru untuk mengatur kerja mana yang perlu didahulukan. Seterusnya, pelajar perlu bertanya jika tidak memahami apa yang dipelajari, kerana apabila mereka memilih untuk tidak bertanya, seperti pepatah pernah mengatakan bahawa tidak bertanya atau malu bertanya sesat jalan, mereka akan mula ketinggalan. Jadi bila mereka memilih untuk terus tidak bertanya, mereka akan terus ketinggalan dalam pelajaran, dan ketinggalan dalam pelajaran ini mendorong juga kepada masalah kesihatan mental. Seterusnya, pelajar juga perlu memilih kawan yang baik, kerana kawan yang baik ni dia boleh memberikan kesan emotif yang baiklah dalam diri. Kemudian pelajar yang kawan yang baik juga boleh memberi kata-kata semangat dan juga mengelakkan mereka daripada melakukan perkara-perkara yang salah atau mendorongkan mereka daripada perkara yang boleh terlibat dalam kesalahan atau peraturan undang-undang di sekolah. Seterusnya, pelajar juga perlu mengamalkan amalan nilai murni, yang mana mereka perlu
berkelakuan baik, bekerjasama dan berkasih sayang antara rakan-rakan dan juga guru. Jadi, hubungan yang baik antara orang sekeliling dapat mengelakkan diri daripada masalah kesihatan mental. Kemudian, pelajar juga tidak boleh memendam masalah yang dihadapi. Pemendam masalah yang dihadapi ini menyebabkan mereka mempunyai satu tekanan yang mana mereka tidak mempunyai tempat untuk meluahkan, kerana apabila kita meluahkan apa yang kita hadapi ataupun masalah yang kita hadapi, ia dapat mengurangkan sedikit sebanyaklah, dapat mengurangkan bebanan yang difikirkan atau yang dipendam. Terakhir sekali adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu sediakan keperluan belajar dan suasana belajar yang kondusif kepada anak-anak. Keperluan yang baik, suasana yang baik menjadikan pelajar itu mempunyai aura yang positif untuk belajar, dan pelajar akan merasakan pembelajaran itu tidak beban. Kemudian ibu bapa juga perlu memberi sokongan supaya anak-anak ini merasakan pembelajaran bukan satu beban, yang mana ibu bapa tidak boleh terlalu menekankan kepada anak-anak untuk belajar yang mana belajar untuk dapat A saja kan, sebab pembelajaran ni dia perlu masa dan juga emosi yang baik. Kalau kita hanya memilih berjaya itu dari segi keputusan yang cemerlang saja, ia boleh memberi satu beban dan tekanan lah kepada anak-anak yang mana membawa kepada masalah kesihatan mental. Yang terakhir sekali, ibu bapa perlu menerapkan nilai keagamaan dalam diri anak-anak seperti yang mana kita telah belajar dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Nilai agama itu penting seperti dalam aspek rohani, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya kita akan beralih kepada isu yang ketiga, iaitu pembelajaran atas talian. Isu pembelajaran atas talian ini timbul semenjak wujudnya penularan virus COVID-19 yang melanda Malaysia pada awal Januari 2020. Penularan ini membawa pelbagai pembaharuan termasuklah dalam sektor pendidikan di negara kita. Teknologi dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang baharu. Namun begitu, di Malaysia, penggunaan teknologi pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah kurang dititik beratkan. Oleh sebab itu, ia menjadi satu perkara yang sukar untuk dijayakan kerana adanya pembaharuan ini. Seterusnya, isu ini seharusnya diatasi dengan bijak supaya masyarakat mendapat pendidikan yang baik walau di mana pun mereka berada. Dan masalah pembelajaran atas talian ini berlaku kerana persekitaran yang tidak kondusif, ketiadaan gadget dan capaian internet yang lemah di setengah kawasan. Hal ini demikian kerana ramai masyarakat di Malaysia yang masih tergolong dalam golongan B40. Golongan B40 ini menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan atau membeli gadget untuk penggunaan pembelajaran atas talian dan juga membayar talian internet. Okey, seterusnya kita lihat kepada impak terhadap sistem pendidikan dan juga peranan guru dalam menangani isu pembelajaran atas talian. Impak terhadap sistem pendidikan ini seperti sesi pembelajaran sukar untuk dijalankan dan murid tidak dapat memahami objektif pembelajaran. Hal ini demikian kerana penggunaan aplikasi atas talian merupakan sesuatu yang baharu untuk seorang guru. Jadi mereka perlu mempelajari cara untuk mengendalikan pembelajaran tersebut. Murid tidak dapat memahami objektif pembelajaran kerana sukar bagi pelajar untuk menerima pembelajaran tersebut kerana mereka tidak dapat fokus apabila pembelajaran itu menerusi atas talian. Pendidikan sukar untuk diterima oleh pelajar atau murid kerana adanya pembelajaran atas talian. Okey, ianya sukar diterima kerana pelajar duduk di dalam persekitaran yang tidak kondusif, iaitu bukan di bilik darjah. Hal ini menyebabkan mereka perlu melakukan perkara yang seharusnya mereka tidak lakukan, seperti menjemur baju dan sebagainya, kerana ada sesetengah ibu bapa yang tidak memahami konsep pembelajaran atas talian ini dan menyebabkan mereka mengganggu pembelajaran ini sewaktu pembelajaran ini berlaku. Seterusnya kita lihat kepada peranan guru dalam mengatasi dan juga menangani isu pembelajaran atas talian. Seorang guru perlulah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dengan cara ini, mereka dapat memahami dan juga membantu pelajar tersebut dengan lebih mudah. Yang kedua, guru perlulah mendekati pelajar dengan lebih dekat supaya pelajar selesa dengan guru tersebut.
Apabila seorang pelajar itu selesa dengan seseorang iaitu guru, mereka lebih cenderung untuk masuk ke dalam kelas iaitu mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran itu dilakukan atas talian seperti dalam Webex dan juga Google Meet. Dan yang ketiga, guru seharusnya bijak dalam mengambil perhatian pelajar dengan cara yang kreatif. Seorang guru itu perlu memiliki minda yang kreatif dan juga inovatif. Dengan cara ini, mereka mampu untuk menarik minat pelajar walaupun terdapat kekangan yang berlaku seperti pembelajaran itu dijalankan atas talian. Namun begitu, mereka perlulah bersedia dan juga kreatif supaya pelajar itu lebih tertarik untuk masuk ke dalam kelas seperti dengan melakukan kuis dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih.